Okay, hari ni saya ada tetamu khas, Cik Faisal, Master Instructor PADI, kan? Saya jemput khas untuk sembang merapu bersama saya. Kita pejam celik kita dah melalui dua proses PKP 1 dan PKP 2, kan? Ada orang yang dapat dive, ada yang tak dapat dive. So macam-macam cerita, Faizal. So you sepanjang PKP ni you ada buat dive tak? Adalah dia antara jarak PKP yang satu dengan yang kedua tu kita ada kelonggaran kat situ. Sempatlah pergi Segantang dekat Langkawi. Sempatlah, itulah kali pertama saya nampak whale shark. Kali pertama kita nampak coral yang berbeza lah dekat perairan daripada di pantai barat dengan pantai timur tu. Boleh saya katakan similar, tapi ada perbezaan dia lah. Tahun ni ke tahun lepas? Masa tu rasanya tahun lepas, masa during monsoon masa tu. Itulah, Faizal. Ni kita lalu lagi PKP 2. So dalam PKP 2 ni banyak yang komplain. Those operator pun banyak komplain. Macam dekat Paya, mereka masih tak boleh menjalankan aktiviti diving. Is due to arahan daripada Tuanku Sultan Kedah yang tak membenarkan mereka beroperasi di sana. Masih ditutup lagi, kalau tak salah saya. Jadi di kawan-kawan kita di pantai timur pun ada yang dah buka, tapi terhalang akibat kebenaran untuk nak merentas negeri. Jadi sikit sebanyak pun memberi impact, kan? Juga kawan-kawan kita dekat Sabah pun macam tu juga, sebab most of the divers banyak datang daripada Semenanjung. Jadi bila orang Semenanjung susah nak pergi kat sana pun sikit sebanyak pun ada kesan-kesan impact. Tak habis dengan tu, kejap lagi kita nak puasa pula. So kalau puasa apa kita nak buat ni, Faizal? Puasa ni dia macam hibernasi jugalah. Kita hibernasi, tapi hibernasi secara spiritual. Tapi kita sebenarnya macam masa mula-mula tu PKP awal tu kan, ramai orang tak tahu nak buat apa kan. Macam akulah kan, aku dah biasa kerja sendiri, kerja dekat rumah, work from home dan secara freelance. So kita teruskan apa yang kita buat. Tetapi dalam PADI dan SSI, dia dah sedikit sebanyak dah bersedia untuk virtual training. So kita menggunakan adalah fortunate, nasib baik lah. Aku adalah sikit pengetahuan tentang macam mana kita nak buat session begini secara virtual, kan. Adalah kita boleh, dan aku sendiri lah banyak mengesyorkan lah untuk isikan masa-masa yang terluang begini, yang kita hibernasi, kita isolate dan kita quarantine dengan benda-benda yang lebih manfaat. Dan jangan jadikan kita tak boleh pergi diving tu sebagai satu halangan lah. Kita boleh secara imajinasi kita boleh seolah-olah dengan cara pembelajaran secara maya ni boleh seolah-olah kita berada dekat air. Betul tu, Faizal. Actually during this PKP 2 sebenarnya banyak juga yang benda-benda yang saya belajar during PKP 1. During PKP 1 tu lagi parah sebab kita tak boleh nak keluar. Kita tak bersedia. Yes, kita tak ada pengalaman, kita tak tahu macam mana nak mengendalikan. Bukan kata saya tak stres Faizal, saya stres. Tapi jadi bila kita dalam keadaan stres ni, dia banyak otak kita berjalan. So yang tu yang saya invent satu kaedah bisnes yang saya kena tukar format training tu. Instead of format training tu orang kena datang dekat dive center, tapi kita buat cara maya, kita gunakan aplikasi Zoom, Google Meet apa semua, kan. Which is sebenarnya ada je program-program yang kita boleh conduct dengan tanpa kita pergi menyelam. Contohnya macam Nitrox. So yang best saja nak share ni Faizal. During PKP ni, kalau saya nak conduct
Nitrox punya course, diorang kena datang dekat sini kan. Jadi saya kena conduct macam tu lah. So maksudnya kalau saya duduk di Gombak ni, orang yang ikut saya punya kursus ni, orang tu daripada Kuala Lumpur, Lembah Kelang dengan Lembah Kelang, Kuala Lumpur dengan Selangor lah. So yang lain-lain tak ada. Tapi Alhamdulillah bila memanglah kita semua tertekan kan, bila macam mana nak jalankan bisnes ni apa semua kan. Tapi dia idea baru tu datang ni Faizal. So saya tergerak untuk mencuba something new kan, dengan mengendalikan kursus-kursus secara online, which is saya dapat student yang lagi best, yang di segala rusuk segala pelusuk tempat di Malaysia. So ada student-student saya tu daripada Kelantan, daripada Terengganu, daripada Pahang. I got a student from Indonesia. See, kan, you buat online juga. Yang tu yang mana? Yang marine ekologi ke apa? Nitrox. Kita cakap pasal Nitrox kan? Yes. Cakap pasal marine ekologi tu tanya Shanas lah. Tanya Shanas. Kita ada daripada Eropah dan daripada Eastern Asia yang subscribe. Ada tak banyak negara pun, Kazakhstan tak apa benda pun ada yang subscribe kepada kos-kos yang kita panggil dry course, yang tidak memerlukan, tidak menuntut kita untuk masuk ke dalam air. Ada sebenarnya macam SSM Marine Ecology, ada satu dive sebenarnya. Tapi standard membolehkan kita menjalankan certify melalui session dry course macam ni. Nitrox is a hot seller lah. Yalah. Bukan tu je. In fact kan, kalau dalam SSI untuk subjek ekologi, dia ada 6 subjek ekologi, which is boleh diajar oleh dive master. So macam Shana sendiri pun, dia pun boleh tahan juga. Dia seorang saja ni Faizal, dia dah ada 100 student lebih dia sendiri mengajar. So orang ingat yang mengajar ni semestinya instructor, tapi tak. Sebenarnya ada few subjek yang boleh dikendalikan oleh dive master. So sama juga baru-baru ni kami ada usaha sama dengan universiti MSU, which is one of kita punya dive master. Dia dengan universiti ni saja dia dapat 119 certification, dan you will be surprised, separuh daripada dia is daripada China. It's dry course ataupun is like 50-50 practical dengan is online. Is 100% online. online. 100% online. Wow. Kan, jadi dia punya participant dia masya-Allah memang ramai. Macam mana kita buat? Kita bawa kita punya ni semua equipment yang ada yang kat sini ni, kita bawa equipment ni, kita bawa ke MSU. So kita program, kita panggil kita punya dive master kita ngajar kat sana, dan student-student yang participant daripada Indonesia, yang daripada Malaysia, daripada China, dan daripada satu lagi daripada India, diorang semua kan log in kan, ikut kursus online tu, pakai pakai Zoom meeting. Wow. Memang dahsyat. So itulah kita kena memanfaatkan lah masa-masa yang terluang ni dengan cara lebih kreatif. Dan just cuba bayangkan secara positifnya, apabila keadaan semakin pulih nanti, bila kita dah dibenarkan untuk menjalankan aktiviti scuba diving ni, kita dah bersedia. Secara teoretikally ni kita dah bersedia, dan lebih daripada 50% kita dah ikut kehendak, requirement, tuntutan daripada kos tersebut ataupun agensi tersebut. Sebenarnya Faizal, saya rasa lah ada banyak lagi yang orang dekat luar sana boleh manfaatkan. So diver-diver dekat sana boleh boleh mengikuti kursus-kursus yang online yang dijalankan oleh instructor scuba. Dia ada ramai. Bukan sekadar scuba diving, yang runkan underwater photography secara online pun ada ni Faizal. Actually ada banyak lagi courses yang orang dekat luar sana boleh join. Since kita tak boleh nak dive, so apa kita buat? So apa yang kita boleh tambahkan ilmu kita di alam maya, why not? Dan most of the courses tu dia charge dengan harga yang sangat murah, ataupun ada setengah tu macam baru-baru ni saya ikut is a free course pasal gas blending. Tapi kursus tu dikendalikan di overseas. Sebenarnya ada banyak lagi kursus-kursus yang kita boleh manfaatkan during ni. Jadi sekurang-kurangnya
Kos pun tak mahal kan. Kos dia pun tak mahal. sebab kita tak perlu logistik, kita tak perlu travel dan apa, dan cuma ada equipment yang minimum lah. Alright. Dekat rumah aku tu simple je, pakai lampu macam ni. Tak adalah sehebat studio ni kan. Tapi boleh sekadar audio kita cantik, kita boleh dengar dan komunikasi tu berjalan. Right. Dan ada dua, maknanya ada komunikasi lah. Pertanyaan, jawapan, penerangan, presentation, kita slide, kita semua ada, tetapi cuma tinggal kita tidak berhadapan dengan participant tu secara face to face. Tapi yang kami buat ni Faizal, waktu kita kondakkan yang nitrox tu, I ada tangki nitrox, kita tunjukkan oxygen analyzer. Siapa yang ada dekat dalam studio ni kita panggil untuk bagi dia orang analyze apa semua kan. So pembelajaran sekarang dah jadi lagi canggih ni Faizal kan. So why not kan. Cuma tinggal adalah beberapa kelemahan lah yang kita tengok dalam banyak perbincangan dalam social media tentang apa kelemahan-kelemahan dalam virtual learning ni compare kepada secara physical learning. Virtual learning ni dia tak ada tekanan, dia tak banyak sebab dia buat sambil level. Itu yang kita sebagai tenaga pengajar ni menghadapi masalah. Dia dah register kepada courses dan dia tidak pandangkan benda tu serius because dia tak ada orang yang bagi reminder. Reminder pun macam mana dijalankan, reminder melalui WhatsApp, reminder melalui email. Dan dia can just ignore atau bagi alasan dia tak dapat message tersebut kan. So itu yang menjadi frustration a bit untuk bagi pihak saya lah tentang apabila kita organisekan satu-satu session ni. Tapi alhamdulillah kita punya masa yang aku ada tu aku dah macam fill up dengan secara apa yang boleh lah. Selain daripada tu, apa lagi kau buat dalam masa hibernasi, isolasi ni? Sebenarnya waktu dalam keadaan apa ni kan, kita tak boleh nak pergi diving, banyak limitation apa semua. So saya memikirkan satu kaedah sistem pembelajaran online. Tapi saya tak limitkan pembelajaran tu hanya on the scuba diving. So saya persiapkan studio. Di mana dalam studio saya menggunakan banyak kamera. Dan kadang-kadang you akan tengok saya ada kamera 1, kamera 2, kamera 3, kemudian ada kamera daripada atas. Untuk kemudian lepas tu saya boleh linkkan dengan saya punya presentation saya. Jadi presentation tu nampak macam hidup dan dia nampak macam real. Jadi bila saya runkan dulu bila saya pakai Zoom ni, saya pakai Zoom yang free ni Faizal waktu mula-mula. Tapi lepas tu bila saya nampak potensi dia kan, sebab problem dia bila pakai Zoom yang free ni, lepas 40 minit kita kena stop. I know. Lepas tu apa saya buat, sebab fees dia bayar murah je Faizal. I bayar RM40 per month. So RM40 I compare dengan income yang training yang I dapat tu, memang I rasa boleh sangat nak bayar. So just tutup mata, I just pay for RM40. Dia kalau tak salah is apa ni 10 USD dollar kot ke 9 USD dollar ke, lebih kurang macam tu lah dia punya fees yang kita kena bayar. Lebih kurang dalam RM40 je, RM40 lebih. So I bayar je. Kemudian lepas tu I boleh buat macam semalam kami conduct Nitrox punya course. So I bagi tahu sebab I boleh nampak student punya apa ni muka dekat depan kan. Jadi bila I mengajar tu, I bagi dia orang interrupt. I buat sama-sama macam kadang bila soalan tu I tak nak bagi dia orang tertidur kan. So I tanya soalan-soalan macam bila I buat calculation tu, I akan tanya berapa orang yang participant yang ada kan. I tanya, I sebut nama dia orang seorang-seorang satu-satu. Kemudian I suruh dia orang calculate. So penglibatan tu macam the real masuk dalam kelas lah, supaya dia orang tak tidur lah. Kemudian lepas tu kalau kadang-kadang waktu I tengah cerita something, dia orang boleh interrupt, dia boleh potong, dia boleh tanya soalan. So bila dia orang tanya soalan, kalau dalam partisipan dalam tu ada 8 orang, so satu soalan 8 orang dapat manfaat. So yang tu yang saya suka tu. Cuma tinggal itu yang apabila kita invest dalam Zoom lah. Untuk aku yang macam banyak menggunakan menjalankan kerja-kerja SCSR macam baru-baru ni, kita baru launchkan SSI Marine Ecology Specialty yang bagi percuma. Kan? Tapi dah tutup lah. Bagi percuma. So kita kita membuat satu macam kerja amal. Yes. Amal. So takkan kita nak keluar duit lagi investment. So apa yang aku buat,
dengan apa yang ada, kita cuma invest dari tahu tak orang yang sekarang ni guna TikTok, dia guna ring light tu. Ring light tu. Lampu tu. Lampu tu je. Bukan susah. Kadang-kadang kita duduk, kadang duduk sofa, kadang-kadang kalau tak ada student tak apa. Yalah. Kita pun bukannya dibayar ke pun, dia kan cuma dia orang dah register. Tak banyak modal yang kita gunakan. Cuma tinggal $10. Kalau kita tak nak keluar $10, what like I did, kita gunakan manfaatkan 30 minit tu, 30 hingga 40 minit. Lepas tu kita sambung. Kalau kita ada masa untuk kita recess, intermission, right. bolehlah kita minum air ke, sembang-sembang, ataupun kita cari apalah aku nak cakap on the second part, apa lagi tak cover. So kita ada masa untuk kita intermission tu. Rehat. Rehat, lepas tu sambung lagi. Apa masalah dia? Sambung lagi sampai pukul 11. 11 dia tak tahu. Yang atas ni kita pakai baju, tapi bawah tu kita pakai blanket. Kan blanket. Itu semua bohong, itu semua nak hidup punya kan. Lepas tu terus tidur lah. Pukul 11. Ada juga kita kena hormat lah masa-masa yang time zone lah. Daripada you have participants daripada Arab, kan daripada India. Time zone dia berbeza. Cuma tinggal masa dia, kadang-kadang dia kena bangun pukul subuh ataupun pagi waktu bekerja. Tak pada kita, kita start pukul 9 malam. So itu je kita kena respect on that lah. Sebab kita tahu diorang pun dia dah effort dia untuk bersekang mata untuk hadir kita punya session kan. Okey, ni mungkin sekarang ni dah kecoh-kecoh pasal vaksin untuk COVID. Ramai dah orang ambil vaksin. Mungkin tak lama lagi kita punya industri ni boleh bergerak balik semula. Mungkin kita dah boleh pergi ke pulau apa semua kan. Tapi tutup yang ke depan ni mungkin alamak bulan puasa lah pula. So apa you punya planning you bulan puasa nanti? Itulah tadi masa yang selain daripada aktiviti secara spiritual ni, kita teruskan apa yang kita buat, yang apa yang masa during kita punya quarantine session ataupun period tu kita boleh teruskan kita punya Zoom session yang kita dah train, dilatih secara paksa ni daripada PKP 1 PKP kita teruskan. Sebab ada yang kata boleh dive masa bulan puasa. Boleh ke dive bulan puasa ni kalau diving kalau bukan sebab PKP, saya ada satu tanggapan saya lah on the diving di bulan puasa lah. So you just imagine kan, kalau semua diver dalam dunia ni lah bulan puasa dia orang cuti. So what will happen to this? Bukan student lah, dalam dunia ni. Katalah tak ada commercial diver pergi ke laut buat diving. Kemudian katalah ada orang mati kat dalam sungai, diver bomber yang Islam tak boleh nak pergi menyelam, tak boleh nak menyelamatkan orang. Kemudian ada tangki tangki rosak dekat KLCC, pekerja staf Islam tak boleh nak repair. Ataupun ada dam nak runtuh ke apa ke, you just imagine kalau dia orang semua orang diver ni tak buat kerja waktu during bulan puasa, hura. So saya pegang kat situ lah. Jadi saya berasa ni saya bukan expert dalam bidang agama ke apa kan. Kalau dulu kan kita pernah dengar lah ustaz-ustaz duk cakap kan, kalau kita mandi kan, air masuk dalam telinga batal puasa. Korek hidung batal puasa. Ni saya duk fikir saya punya orang yang telan air liur. Itu telan air liur pun tak tahu macam mana kan. Jadi ada yang kata tak boleh kan? Habis berkolek-kolek dia punya ludah. Saya ni orang yang bukan ada pengetahuan agama. Pengetahuan agama saya kurang lah, saya jahil lah. Jadi saya duk fikir kan, kalau lah bulan puasa kita korek hidung tu, kita boleh rasa kenyang, rasa segar ke? Tak juga kan. Kalau air masuk dalam telinga, adakah dengan air masuk dalam telinga tu membuatkan kita rasa tak lapar? Ataupun adakah bila kita swimming dekat dalam pool kita tak rasa lapar? Kan? Saya rasa tak macam tu. Kan? Macam dulu saya pernah conduct few courses yang saya terpaksa sebab kita buat untuk BOSET. Jadi
diorang ada keperluan untuk masuk di dalam air. You just imagine kalau diorang tak dapat sijil boset tu kan, macam mana diorang nak tertangguh diorang nak dapatkan lesen untuk nak bekerja dekat laut ataupun dekat belantan minyak. Jadi dekat situ maksudnya ada keperluan. Jadi bulan puasa pun memang kami kerja. Jadi kan kalau dalam pool tu kan, dalam swimming pool ni kan, rasanya nak tak kita masuk dalam swimming pool kan, kita dengan sengaja kita telan air dalam swimming pool untuk kita hilang rasa lapar kita. Sanggup tak nak buat? Ubat kita tak buat tak? Sebenarnya air klorin tu tak sedap. Betul. Air klorin ni air yang sama kita basuh kita basuh pakai klorok kan. Kalau masuk dalam perut kita rasanya pedih kot kan. Kemudian lepas tu kan bohonglah kalau dalam kolam renang yang sebesar-besar tu tak ada orang kencing dalam tu. Kalau dalam kolam tu ada bangla, ada macam-macam makhluk apa semua kan, kencing dalam tu ke apa kan. Kalau air tu masuk kat kita, ada banyak daripada nak minum air tu baik diminum air kok kat kedai lah kan. So saya duk pegang memang bila kita menyelam pun kita takkan telan air itu untuk membuatkan kita dia takkan kenyang. Dan bila kita dive pun bukan kata kita berenang dalam tu kita akan rasa segar, tak segar pun, kita lapar lagi ada kan, lagi nak makan kan, kita rasa letih apa semua kan. Kemudian sama juga macam gegendang, kita ada telinga kita kan ada gegendang. So air tu dia bila air tu masuk, memang air tu masuk dalam telinga kita, tapi bukanlah air tu kan dia boleh melepasi kita punya gegendang tu masuk dalam perut kita dan buat kita rasa hilang dahaga. Dia tak ada macam tu. Dia memang dia masuk, tapi dia masuk sampai situ je. Dia tak akan masuk lebih. Jadi kupasan daripada macam saya ambil daripada Ustaz Azhar Idrus, dia mention pasal dia kupas pasal benda ni. Dia kata tak batal. Sebab air yang masuk tu, maksud dia bukan masuk sampai ke otak ke sampai ke ni, tak. So sampai kat situ saja. Jadi tak ada sebab kenapa dia nak batal. Itu pandangan saya lah kan. Jadi bagi saya kan, tapi nanti kalau ada pandangan lain, sebab saya ni jahil, you terror sikit kan. Jadi kita pelawa, siapa-siapa yang mungkin ada hujah ataupun ada nas-nas ataupun ada dalil yang lain yang boleh menjelaskan perkara ni untuk nak berkongsi bersama, so boleh tulis dekat komen dekat bawah. Mungkin kita boleh share dengan semua orang. Macam tu lah. Aku rasa kan macam Islam ni dia tidak ada ruang untuk bagi kita alasan untuk tidak bekerja atau untuk hadkan kita punya aktiviti-aktiviti kita yang biasa. Dia bukan begitu. Dia syumul. Islam itu syumul. Dia merangkumi kesemua. Dan cuma kita sendiri, niat kita sendirilah yang aku rasa lah. Niat kita sendiri bagaimana kita nak conduct. Alhamdulillah aku punya school kelas swimming, bila kita dah minta discuss dengan parents semua sekali, dia kata teruskan macam biasa. Kata kenapa? Kena stop. Betul juga kan. So course macam swimming classes every weekend, memang setakat ni satu parent dia jadi nak rehat, dia kata kan. So yang lain diteruskan, Muslim or non-Muslim. Selain daripada itu, aktiviti-aktiviti lain, my nitrox classes going on schedule seperti biasa, dan they are very excited. Kita buat lepas tarawih. Tapi betul ni Faizal, sebenarnya kan bukan kelas nitrox saja yang kita boleh buat. Actually banyak lagi kos-kos yang dry course. Contohnya kos altitude diving, science of diving. Lagi apa lagi? Actually ada banyak macam equipment teknik. Equipment teknik kita perlukan ada susah sikit. Yelah, it's a dry course, tapi masalah dia mungkin macam equipment ni bolehlah sebab kita ada banyak angle kan. Tapi kalau satu angle, so kita kena bawa equipment tu di depan kamera tu untuk tunjuk, untuk demonstrate kan. Dia tidak wide, dan apabila nak perinciankan satu-satu equipment tu, nak fokus tu mungkin tak dapat. So itu aku kena buat satu session yang boleh. practical. Kau datang sini. Kau datang sini, aku boleh siapkan berapa banyak bila kau buat kerja fokuskan dia boleh fokus. Itulah kekangan dia lah kalau buat macam tu. Tapi
yang best aku boleh habiskan Dive Master punya course secara teori dah nak exam. Exactly. Yang ni kita boleh manfaatkan sebab banyak kebanyakan orang dia fikir dia orang tak boleh nak conduct course ni sebab because of kekangan tak boleh masuk ke pulau. Tapi actually kan kita boleh settle pun yang topik-topik akademik tu kan. Sebab kalau macam orang yang ambil instructor course, most of program untuk instructor dia banyak kelas, dia banyak presentation, dia banyak benda-benda yang melibatkan di dalam kelas. So why not? Bukan macam especially macam pro level kan. Macam assistant instructor kita panggil assistant instructor kan. Dalam kursus untuk mendapat certification tu 60% is theoretical. Yes, exactly. Kan? Exactly. Only 40% aja. Ya, betul. So 60% tu consume sebab kita ingat diving is diving. No, it's actually kalau kita pergi kepada professional level, it's the theoretical part tu yang kita perlu khususkan. Dan ini sebenarnya boleh dijalankan secara virtual. Exactly. Dan macam science of diving, kita ada physics, physio, environment, kita ada equipment teknik, equipment and then decompression. So benda kita panggil planning. Dive planning. So benda tu sebenarnya boleh dah boleh cover during inilah masa dia. Betul. So nanti tekanan dia punya stress untuk completekan dia punya dive master course tu dah boleh lengkap dengan semua. Dah pendek dan dia boleh fokus satu persatu. Cuma tinggal praktikal bila nanti insya-Allah kita punya border dah buka semua sekali, dia boleh fokus kepada dia punya practical part. Satu lagi sekarang ni pun orang dah mula start ambil vaksin. So pelan-pelan nanti memang akan ada juga masa-masa yang kita boleh guna pool. Sekarang ni pool pun kita dah boleh start guna dah kan. Pool jadi mungkin laut je mungkin kita payah sikit nak pergi, tapi mungkin tak lama lagi pulau pun dah dibenarkan. So itulah kalau boleh lah aku syorkan lah siapa-siapa yang dah bercadang lepas raya ke nak pergi diving, take this opportunity untuk buat reactivate courses. And dalam SSI kita panggil Scuba Skill Update. So benda tu boleh di-conduct di kolam aja. So we take this opportunity untuk kalau kita rasa kita muskil atau was-was, then it's okay. Dia macam ni, disebabkan oleh reactivate di dalam PD dengan Scuba Skill update di dalam SSI ni, dia lebih kurang sama. So apa yang diperlukan, katalah macam penonton-penonton dekat luar sana yang dah lama dah tak dive dan nak balik semula untuk aktiviti diving, apa yang you boleh buat is you enroll program ni. Dia memang ada fees yang kita nak kena bayar. Kalau nak buat under PD boleh cari Cik Faizal, nak buat under SSI boleh cari saya, ataupun Faizal sekarang ni pun dah ada dua, SSI pun boleh, PD pun boleh. So dalam program dia ada fees sikit nak kena bayar untuk you nak dapatkan manual tu. Jadi bila once you dah baca manual tu, you ada satu sesi kelas academic session yang dia akan explain ataupun dia akan refresh kat you balik semua the knowledge yang you belajar during academic dulu. Kemudian lepas tu kita ada satu sesi confined water yang kita buat dekat pool, dan seterusnya kita buat dua dive dekat pulau nanti. Jadi kalau dulu orang selalu duk mention kalau kita lebih daripada 6 bulan tak aktif diving, kita kena buat refresher. Tapi sebenarnya dia statement ni tak ada dalam standard, baik SSI ataupun di dalam PD. Dalam standard tu tak ada. Kalau dalam PD kita panggil reactivate, kalau dalam SSI kita panggil Scuba Skill Update. Jadi siapa-siapa yang nak dive balik semula kan, boleh join program-program macam ni. The theoretical part tu bukannya susah macam dulu lagi. So Zoom session ni can do dari bilik tidur anda. So you can watch me, you can learn or you can refresh your knowledge dalam aspek theoretical hanya melalui Zoom session saja. Itu dah complete on that part. Dah kira settle. Terima kasih ni Faizal kerana bersama-sama saya di dalam program Sembang-Sembang bersama Abang Mi, tetamu khas saya hari ini.
Dan jangan lupa untuk rakan-rakan di luar sana, tolong subscribe, tekan butang like, komen apa-apa yang bagus kat dalam ni. Dan jangan lupa untuk tekan aktifkan loceng untuk untuk anda mendapat notifikasi video-video kami yang terbaru, dan sharekan video saya dengan Faizal supaya kami boleh mengeluarkan lagi lebih banyak konten-konten mengenai diving pada masa yang akan datang. So, akhir kata, bye-bye. Apa lagi? Jumpa lagi.